Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pelajaran kita pada kali ini dalam kitab Hisnul Muslim ataupun perisai Muslim. Mana kalau orang duk cari perisai, duk cari senjata bagaimana nak mempertahankan diri. Jadi kita sebagai seorang Muslim, inilah di antara senjata kita. Senjata kita yang paling kuat, senjata kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri dengan Allah. Itulah senjata yang paling selamat. Senjata lain itu, kalau kita ada senjata canggih setara mana pun, boleh jadi waktu nak tembak tak meletup, tak jadi apa. Beli alat-alat yang canggih-canggih pun, start suih dia tengok enjin hilang. Anak kata mana? Benda-benda lagu tu berlaku. Jadi kita tak kembali kepada kita ini, pergantungnya kita hanyalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah senjata yang paling kuat. Sambungan pelajaran kita dalam kitab perisai Muslim ini iaitulah zikir selepas salat. Selepas salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi sama-sama kita ikut baca sampai habis bacaan yang ada riwayat depan kita ni. Kemudian kita undur balik untuk penjelasannya, sambung yang penjelasan kepada apa yang telah kita belajar dalam pelajaran kita yang lepas. Kita dah baca dah sekali, uraian secara panjang lebar telah dijelaskan dalam beberapa bacaan dalam jalsah kita yang lepas. Jadi kita akan baca mengikut susunan yang ada di sini, apa yang telah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas salat. Jadi ingat. Jadi lepas pada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita akan baca ikut semua. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Subhanallah. Di sini kita kena baca 33 kali genap. Alhamdulillah 33 kali. Wallahu akbar
33 kali, cukup 100-nya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Itu di antara bacaan yang ada dalam kitab kita ni. Dan dalam buku yang kita tulis lagi tu masih ada lagi beberapa bacaan lain yang dia ambil daripada riwayat yang lain. Mana kalau kita baca doa zikir yang kita baca ni pun kira sudah cukup dah, sudah hebat dah kita ni. Baiklah.
kita dah baca baru ni huraian kita. Bacaan ini daripada bacaan 66 sampai kepada 69. Sambungan kita pada kali ini iaitulah bacaan yang ke-70. Maknanya selepas salat kita baca cara tadi. Kemudian bila sampai di sini kita kena baca surah Al-Ikhlas ataupun dipanggil Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadikan tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang serupa ataupun setara dengannya. Kemudian kita baca pula surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh, dan aku berlindung daripada kejahatan sekalian makhluk dan daripada kejahatan malam apabila ia gelap gelita, dan daripada kejahatan tukang-tukang sihir yang menghembus pada simpulan dan ikatan. Mana orang main sihir ni biasanya dia akan guna ikatan ataupun simpulan, ditiup sihir dia tu dalam simpulan, dalam ikatan yang dia buat tu. Tu yang macam-macam orang jumpa tu, ada setengah dia ikat di patung, ada setengah dia ikat di benda-benda kain dan macam-macam. Jadi macam-macam benda yang dia buat. Jadi kita minta berlindung daripada kejahatan tukar-tukar sihir ni. Mana bila buat sihir pun dengan perlindungan Allah SWT, sihir dia tak jadi. Kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Dan daripada kejahatan tukang-tukang sihir yang menghembus pada simpulan dan ikatan, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan hasad dengki. Bacaan yang seterusnya iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dalam apa ni? Dalam bacaan kita ni ada tidak minal jinnati wan nas. Kena tambah. Makna dia panggil silap cetak, tambah situ. Tambah minal jinnati wan nas. Maknanya ayat 1 hingga 6. Ini di antara kaedah kita belajar. Kita belajar sehingga kita boleh tahu kita ni salah ataupun tidak. Maknanya kalau macam mana kita nak tahu kalau kita tidak menguasai ilmu yang ada. Jadi surah ni surah yang biasa dibaca. Tapi kalau kita tak perasan, kata macam mana jadi salah ni? Sebab dia kurang satu. Minal jinnati wan nas, tertinggal satu tu. Tengok dalam terjemahan dia cukup. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah, Tuhan yang memelihara dan menguasai sekalian manusia, yang memerintah sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian makhluk. Aku minta berlindung dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, iaitulah pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Mana surah ni penting kita bacakan apa? Kita misal penghasut ni ke arah kejahatan ini. Bukan saja manusia, bukan saja syaitan, tapi termasuk semua benda. Jin pun masuk, manusia pun masuk. Karena itu dia kata minal jinnati wan nas, yang menghasut manusia daripada jin dan daripada syaitan, daripada manusia. Jadi manusia yang mengajak orang kepada kejahatan, duk bisik-bisik, ajak orang buat tak baik ini, dia ni termasuk dalam syaitan. Tapi syaitan jenis mana? Jenis apa? Jenis manusia. Manusia pun ada syaitan juga. Jin pun ada syaitan. Mana syaitan dari sudut perangai dia. Walaupun dia tak ada tanduk, tak ada taring orang ni, tapi perangai tu perangai siapa? Perangai syaitan. Jadi dalam bacaan kita ni,
dibaca setiap kali selepas salat. Mana lepas setiap kali kita salat, kita baca sekali-sekali saja. Tengok nombor nota kaki nombor 86. Bawah tu, 86. Apa dia kata ni? 3 surah ini dikenali dengan nama Al-Mu'awwizat. Al-Mu'awwizat tu maknanya surah-surah yang diminta perlindungan. Nak minta perlindungan dengan Allah SWT daripada segala perkara. Jadi huraian atas hadis ini telah pun dijelaskan dalam bacaan kita yang lepas. Cumanya ada lagi tambahan, sekiranya lepas maya maghrib, lepas salat maghrib, kalaulah kita belum lagi baca zikir petang lepas maghrib, belum. Biasanya zikir waktu petang ini termasuk juga muawwizat ini kita kena baca. Kita baca, kita diminta supaya baca juga zikir ini. Maka kalau tak baca lagi zikir tu, lepas asar tadi tak baca, sibuk ke kelang kabut dia ada berlaku manusia ni. Sama ada sibuk ataupun kelang kabut. Sibuk dengan kerja-kerja yang tak ada kerja. Sebabnya kalau duduk baca zikir lepas pagi petang ni bukannya lama sangat. 15 minit atau 20 minit selesai dah. Tapi oleh kerana kelang kabutnya hidup manusia hari ni, tak ada nak baca. Maka itulah dianjurkan supaya kita baca lepas subuh, lepas maghrib 3 kali. Dan kalau tak sempat lepas subuh juga, baca 3 kali. Jadi dia sekaligus baca lepas maya. Dan sekaligus dia boleh jadi bacaan pada waktu pagi. Perlindungan untuk pagi dan petang. Jadi insyaAllah bacaan waktu pagi dan petang ni kita akan baca dalam bacaan kita yang selepas daripada bab kita ni insyaAllah. Kemudian dibaca setiap kali selepas salat, sekali-sekali, kecuali lepas maghrib 3 kali, dan lepas subuh kita baca berapa kali? 3 kali. Jadi qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan qul a'udzu birabbin nas 3 kali selepas maghrib dan juga selepas subuh. Tapi bagi orang yang dah baca dah awal tadi lepas asar tadi, di lepas maghrib dia boleh kekal dengan bacaan yang biasa sebanyak sekali-sekali mengikut riwayat yang ada di sini. Bacaan yang ke-71 iaitulah ayatul kursi. Ayat kursi yang kita baca tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada setengah-setengah kitab bila sebut ayat kursi, dia tak mula di sini. Dia mula dengan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa wa ilahukum ilahu wahid. Jadi kita kena ingat, wa ilahukum ilahu wahid itu ayat lain, bukan sambungnya kepada ayat ni. Jadi kalau nak baca ayat tu, kita kena letak dalam kurungan lain bahawa ayat itu bukan sambungnya dengan ayat ni. Jadi kita ni bila tulis ayat kursi, kita pergi campur habis di antara ayat yang lain dengan ayat yang ada depan kita ni. Jadi kerana itulah kita bila sebut ayat kursi ni, kita ambil ayat yang ayat ni, ayat 255 daripada surah Al-Baqarah ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, sampai ke akhirnya telah kita baca tadi. Jadi kerana apa? Kalau kita lihat tiga qul, istilah orang Melayu kita panggil ni 3 qul dipanggil. Apa makna 3 qul? Apa dia 3 qul? Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas ini dianggap sebagai al-mu'awwizat, makna bacaan pelindung. Pelindung diri daripada gangguan makhluk-makhluk, sama ada makhluk yang berupa manusia dan makhluk yang berupa jin yang tidak nampak. Jadi dalam ayat-ayat ini, 3 surah ini mengandungi satu ajaran yang besar, iaitulah tentang qul huwallahu ahad. Kita nak ajar kepada kita tentang akidah tauhid. Jadi setiap masa kita duk baca tentang tauhid kepada Allah SWT, perlindungan kita hanya minta dengan Allah SWT, bukan minta dengan siapa-siapa. Jadi ramai orang bertanya hari ini tentang bagaimana dia minta perlindungan dengan orang keramat-keramat, dengan wali-wali dan sebagainya. Maka jawabnya, itu satu perbuatan yang silap. Kita hanya minta perlindungan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak minta perlindungan dengan kawan-kawan kita yang dia mampu, tak apa. Contohnya orang ni, orang nak pukul kita. Di sebelah rumah kita ni ada orang berani, orang gedebel. Jadi kita goyak dia tu nak mengenak pada saya, boleh tidak awak lindung dengan saya? Mana lindung dalam keadaan dia mampu, kerana dia berani. Ataupun orang ugut kita nak buat macam-macam, kita pergi ke balai polis, buat laporan bahawa saya telah diancam keselamatan saya. Minta perlindungan. Itu perlindungan manusia dalam rangka di bawah kemampuan dia. Benar dia mampu. Polis mampu tak lindung orang? Pada zahirnya dia mampulah melindungi setakat
jawatannya dia ada. Orang-orang yang hebat-hebat ni, orang gedebel ataupun orang yang kuat-kuat ni, dia boleh melindungi kita setakat kemampuan yang dia ada. Tapi itu pun kemampuan yang terhad. Tapi tak salah kita minta perlindungan. Jangan salah faham. Oh, ni awak ni syirik dah ni. Dia minta perlindungan dengan manusia. Tidak. Perlindungan, benda tu benda nampak. Orang nak mari pukul kita. Dia ni tolong sekat. Itu dia panggil perlindungan. Tapi kita pergi minta berlindung dengan jin, dengan syaitan, dengan tok wali yang sudah mati. Macam mana dia nak bangun tolong kita? Boleh tak boleh bangun? Dia pun mati dah. Jadi itu di antara perbezaan di antara minta perlindungan, minta pertolongan dengan orang yang mampu melaksanakannya, dengan minta pertolongan dengan orang yang sudah tidak ada kemampuan, itu berbeza. Maknanya dalam surah 3 surah ini sangat besar ajaran kepada kita, iaitulah tentang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, dan Nabi kita suruh baca doa ni secara sempurna. Apakah hikmat? Tanda sikit situ. Apakah hikmat? Hikmat dianya bacaan 3 ini selepas daripada kita sembahyang. Wal hikmatu fi hadza anna syaitan lam yazal waswisu bihi wa huwa fi shalah. Tengah kita duduk salat, tengah kita duduk sembahyang, syaitan boleh mari waswas kepada kita. Tak tahu berapa rakaat, kadang-kadang mari tengah duduk salat tak tahu pergi ke mana, baca apa pun tak tahu, terlupa habis dah. Itu dalam keadaan sebelum kita salat tadi kita dah halau dah syaitan. Halau tak halau? Halau dah. Bila kita azan, syaitan pergi ke mana? Lari dia. Bila kita azan, syaitan lari. Dan kita bila kita salat pun kita dengar dengan takbirnya, dengan bacaan kita, syaitan tak berani dekat, tapi dia akan mari waswas kepada kita. Jadi kata alim ulama, thumma indama yafru minha, bila kita selesai daripada salat assalamualaikum, syaitan mari berduyur-duyur, mari nak waswas pada kita, maka sempurna baiklah, munasabahlah. Nabi SAW ajar kepada kita supaya inna ta'awwazu min haula, kita minta perlindungan daripada godaan-godaan syaitan. Lepas maya ni tak tahu nak pergi mana. Nak pergi mana kita? Nak pergi kerja, nak pergi sana sini, maknanya perancangan tu banyak. Jadi minta syaitan ni jangan ganggu kita, jangan waswas pada kita sehingga kita terjebak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita nak huraikan 3 surah ni panjang pula cerita dia. Yang penting bagi kita sekadar apa yang dapat kita istinbat secara ringkas tentang bacaan ini. Kemudian kita pergi kepada bacaan yang ke-71, iaitu ayatul kursi, yang bermula dengan Allahu la ilaha illa huwahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, sampai ke akhirnya. Jadi apa dia makna dia? Maknanya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluk, yang tidak mengantuk usahakan tidur. Tuhan mengantuk bedak, tidur lagi tidak. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Yang mengetahui segala yang ada di hadapan mereka dan segala yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah, melainkan perkara yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu di sini, ilmu Allah Ta'ala meliputi segala benda. Dia tak bagi tahu kepada orang kecuali setakat yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada para nabi, rasul, para malaikat dan lain-lainnya. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi yang dipanggil wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursi Allah SWT ini seluas langit dengan bumi ini boleh duduk atas. Dalam hadis tentang kursi ini panjang, halqati, Nabi menceritakan tentang kursi. Makhluk alam ini, langit dengan bumi letak di kursi seperti lah orang itu letak campak satu benda di atas satu tempat yang luas, letak atas itu. Maknanya luasnya kursi ini. Dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta melihara keduanya, dan dialah yang maha tinggi derajat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Jadi bacaan ini, ayat kursi ini dibaca setiap kali selepas salat. Bila kita nak baca dia, setiap kali lepas salat kita kena baca ayatul kursi. Tengok nota kaki yang ke-88. Nota kaki 88 di bawah sana. Sesiapa yang membacanya, sesiapa yang membaca ayat kursi ini setiap kali selepas salat, tidak ada yang menahan
Tidak ada yang menahan daripada memasuki syurga kecuali kematian. Apa maksud dia ni? Maksud apakah? Siapa dia baca ayat kursi ni setiap kali lepas salat, orang ni tidak ada perkara yang boleh menahannya masuk syurga kecuali mati. Kenapa dia kata macam ni? Faham tak faham kita maksud dia? Sebab adakah orang boleh masuk syurga belum mati? Ada? Tak boleh. Manusia ni tak boleh masuk syurga sebelum dia mati. Banyak mana amalan dia pun tak boleh masuk. Jadi oleh kerana kelebihan kamu baca ayat kursi setiap kali salat ini, maka kita hanya nak masuk syurga tunggu mati saja. Bila mati, dijamin Rasulullah SAW dalam hadis yang begini jelas pada kita dengan sanad yang telah ditasihkan oleh alim ulama kita, bahawa kamu ni tunggu mati saja nak masuk syurga dengan baca ayat kursi. Baca ayat kursi payah? Kau senang? Semua orang ingat ayat kursi. Kau ada lagi yang tak ingat? Kalau tak ingat lagi ayat kursi ni, kena hafal. Setiap kali baca, maknanya kita bila kita baca setiap kali lepas salat, jaminan dianya, apa dia jaminan? Kamu nak masuk syurga itu tunggu mati saja. Maknanya terlalu cepatnya, terlalu dekatnya kita dengan syurga kalau kita kekal dengan amalan ini. Kenapa? Cuba kita lihat apakah sebabnya dan apakah rahsia di sebaliknya. Karena dalam ayat kursi ini mengandungi beberapa perkara yang besar. Yang pertama sekali, isbat uluhiyatillah wahda. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tanda di situ. Itu yang pertama, isbat al-uluhiyah. Mengisbatkan ketuhanan yang berhak disembah hanya siapa? Allah sahaja. Ini akidah. Bila kita yakin dengan benda ni, bahawa Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah, kalau mati masuk syurga, masuk syurga? Syurga adalah orang ni. Kerana Nabi dah beri jaminan dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nabi beri jaminan, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, orang ni garanti masuk syurga. Besar ke tak besar kelebihan? Ayat kursi ini dimula dengan Allahu la ilaha illahu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah lain daripada Allah. Al-Hayyul Qayyum. Tengok. Al-Hayyul Qayyum maknanya orang yang Allah Ta'ala yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya. Ini yang kedua nak sebut di sini tentang isbat jami' sifatil kamal wal azamah. Ayat yang kedua ini mengisbatkan sifat kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang tetap hidup, kekal selama-lamanya, tak mengantuk, tak tidur, dia mempunyai langit dengan bumi. Itu menunjukkan bahawa Allah Taala ini mempunyai sifat yang besar. Bila begini sifat dia berhajat lagi kepada benda lain? Tak berhajat. Yang berhajat kepada Allah siapa? Makhluk ini berhajat kepada Allah. Ayat yang seterusnya, man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ayat yang ketiga ini bahawa Allah SWT akan beri kuasa syafaat ini kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Syafaat yang besar, asy-syafa'atul uzma, hanyalah berada di tangan siapa? Di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita hurai dalam bacaan kita yang lepas dalam bab selawat dulu. Kemudian wala ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ini isbat bahawasanya ilmu Allah Ta'ala ni meliputi segala perkara. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada siapa yang boleh mengatasinya. Seluas mana? Sa'atuhu, luasnya seperti langit dengan bumi ini, terlalu luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini juga mengisbatkan bahawa ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi segala benda. Itu di antara bacaan ayat kursi. Bacaan yang ke-72. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebelum kita pindah pada bacaan 72, ada satu cerita lagi tentang kelebihan ayat kursi ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada seorang sahabat, nama dia Ubay bin Ka'ab. Tulis sahabat ini nama apa? Ubay bin Ka'ab. Gelaran dia Abu Al-Munzir. Abu Al-Munzir. Nama dia siapa? Ubay bin Ka'ab. Nama dia Ubay bin Ka'ab, gelarannya Abul Munzir. Nabi bersabda, ya Abul Munzir. Hei Abul Munzir. Nabi kita suka tanya. Dia tanya sahabat. Pasal apa dia suka tanya? Bila kita tanya, benda tu lebih lekat dalam otak kita. Ya Abul Munzir, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Hei Abu Munzir, mana satu ke ayat dalam kitab Allah Ta'ala ni yang sangat agung, sangat besar kedudukannya? A'zam. Qala Ubay pun jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca ayat ni, ayat kursi ni. Qala Ubay fadaraba fi sadri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tepuk di dada Ubay, gosok dada Ubay. Qala liyahnikal ilm. Aku ucap tahniahlah kepada kamu. Kamu ni mempunyai ilmu, wahai Ubay. Allah Ta'ala bagi ilmu, anugerah ilmu kepada kamu. Kamu boleh bagi tahu apa ni ayat yang paling agung dalam Quran ini, iaitulah ayatul kursi. Thumma qala, kemudian Nabi kita bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Tuhan yang diri Muhammad ini di tangannya, inna lihadhil ayah lisanan wa syafatain. Nabi kita bersabda, dia bersumpah bahawasanya bagi ayat ini, ayat kursi ini ada lidah dan ada dua bibir mulut. Lagu mana dia? Jangan tanya, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada ayat kursi ini ada mulut dan ada lidah. Tuqaddisul malik inda saqil arsy, yang sedang membersih menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala di tepi kaki kursinya aras. Yang disebut tentang kursi wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Ayat kursi ini Nabi kita bersabda mempunyai lidah dan dua bibir yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala, itu qaddisu al-malik, menyucikan Allah Subhanahu wa taala inda saqil arsy. Di tepi tiang aras, saqil arsy. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Tanda di hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu di antara kelebihan ayat kursi ini, sangat banyaklah. Kalau kita nak tengok lagi, ada satu kitab orang syarah tentang fadail ayatul kursi yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ringkas saja cerita kita. Bacaan yang ke-72. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Letak di bawah bacaan itu, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Letak tanda kat bawah tu, yuhyi wa yumit. Ada tambahan. Semua bacaan-bacaan lepas tak ada yuhyi wa yumit. Tengok tu bacaan yang ke 67. La syarikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan yang ke-68 pun tak ada juga. Bacaan yang 72 ni ada tambahan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang asa, tiada sekutu baginya kekuasaan dan pujian, dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan dia berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ayat ni, bacaan ini dibaca. Tengok tanda betul-betul tempat bacaan di mana? Dibaca 10 kali setiap selepas salat maghrib dan subuh. Maknanya bila kita salat maghrib dengan subuh, baca bacaan yang 72 ni 10 kali. Lepas maghrib 10 kali, lepas subuh 10 kali. Kemudian tengok dia punya tambahan di bawah tu 89. Dalam riwayat ini tak sebut. Dalam riwayat lain disebut, iaitulah
Wa jaa fihi, dalam riwayat hadis ini Nabi mengatakan man qala fi duburi salati subhi wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam. Tanda di situ dibaca 10 kali setiap selepas salat subuh dan maghrib dan subuh sebelum bercakap. Tanda dia wa huwa thanin rijlaihi, sebelum dia mengubah kaki, kedudukan kakinya. Mana kaki duduk dalam tahiyat itu sebelum ubah. Qabla an yatakallam, sebelum bercakap. Tanda dah. Bacaan ni 10 kali selepas subuh dan maghrib sebelum mengubah kedudukan kaki. Mana kaki kita masih lagi dalam tahiyat akhir, duduk lagu tu. Dan sebelum bercakap dengan orang. Jangan duduk paling kiri kanan cari kawan dulu. Tak, baca hak ni dulu. 10 kali sebelum ubah kedudukan kaki dan sebelum bercakap. Tambah dah. Kena tambah dalam ni. Sekarang ada riwayat yang seterusnya macam ni. Apa dia kata, apa dia kelebihannya? Siapa dia baca 10 kali ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan tulis baginya 10 kebaikan. Akan ditulis baginya 10 kebajikan dan dihapuskan baginya 10 kejahatan dan diangkat baginya 10 darajat. Wa kana yawmuhu zalika fi hirzin min kulli makruh. Harinya, kalau kita baca waktu pagi lepas subuh, hari tersebut dia di bawah jagaan Allah SWT daripada perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak diingini. Wa hurisa minasyaitan, ianya dikawal daripada gangguan syaitan. Tidak ada dosa yang boleh mengganggunya pada hari tersebut kecuali apabila dia ini melakukan syirik, maka syirik sajalah yang akan mengubah kedudukannya. Besar ke tak besar kelebihannya? Sangat besar kelebihannya. Baca 10 kali hak ni waktu pagi, sebelum ubah kaki dan sebelum bercakap, diangkatnya 10 darjat, dihapuskan 10 kejahatan, ditambahkan 10 darjat, 10 kebajikan, dan dia pada hari tersebut di bawah kawalan Allah daripada terkena perkara-perkara yang buruk yang tidak diingini. Dikawal daripada gangguan syaitan. Besar ke tak besar keluaran? Besar, sekejap je. Duduk lepas main subuh dengan maghrib, sebelum kita bercakap, sebelum kita tu ubah kaki dan bercakap, baca hak ni dulu. Lepas tu barulah kita pergi. Kalau nak gerak lah, kaki kita sakit atau umpamanya, barulah kita pindah dudukan dia. Jelas ke tak jelas? Sambil-sambil jelas pun banyak lagi tak buat ni. Rugilah tuan-tuan kalau tak buat ni. Kita menerima kerugian. Kerugian apa? Tawaran yang begini besar diberi oleh Nabi SAW, seolah-olah bagi kitanya tawaran yang tidak istimewa. Istimewa tak istimewa? Kalau istimewa, mestilah kita baca. Hadis bacaan yang terakhir sekali, yang 73. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikut sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku mohon daripadamu ilmu yang bermanfaat. Tengok, kita minta apa ni? Ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tak manfaat, ada faedah? Ada, boleh sijil. Betul tak? Kita dah belajar dalam kitab kita Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Apakah tanda ilmu yang bermanfaat? Apa dia tanda dia? Setiap ilmu yang kita belajar itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lagi alim, lagi jahat kita dengan Allah, maka itu ilmu tak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kita nak hari ni bukan sahaja sijil. Sijil itu alat untuk nak dapat kerja zaman moden ni. Zaman dulu orang tak pakai sijil, orang pakai ilmu. Tengok orang ilmu banyak, boleh latih jawatan. Lah ni kalau nak latih dengan ilmu, berat kita. Berat tak berat? Sangat berat. Terpaksalah kerajaan nak lantik pegawai-pegawai dia melalui sijil. Tengok sijil molek, mengopah biasa molek.
Tapi ilmu belum tentu ada lagi. Dia kata gua pula ustaz lagi tu cakap. Muka kita pun ngaji dengan CJ juga. Habis CJ dah atas dunia ni kita belajar. CJ orang panggil CJ profesor ni lah. Tapi dari segi ilmu belum tentu ada ilmu. Itu nak cerita dia. Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Bila kita nak baca ni, dibaca selepas salam pada salat subuh. Tanda betul-betul. Pelajar tua, pelajar muda, muslimin dan muslimat, baca zikir ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebab apa dia suruh kita baca lepas subuh? Perasan ke tak perasan? Apa sebabnya baca lepas subuh? Sebab manusia lepas subuh ni panjang lagi hidup dia, nak sampai ke petang. Lepas subuh lah kita nak mula belajar. Lepas subuh lah kita nak mula bekerja. Dan lepas subuh lah kita nak mula apa saja benda-benda yang kita buat bermula daripada lepas subuh. Jadi bila kita lepas subuh, masanya panjang, pada waktu itulah sesuai dan munasabahnya kita mengambil doa ini. Dia kena baca semua sekali. Yang tua baca, yang muda baca, yang tak ingat baca, yang ingat pun baca. Kalau tak ingat tu baca di surat. Ada setengah orang yang kata, ustaz saya tak boleh baca mulut. Betul kau cakap lagu tu? Kalau tak boleh baca dengan mulut, nak baca dengan apa? Masalahnya dia kata saya tak boleh baca, tak boleh baca mulut. Jadi kalau tak boleh baca mulut, nak baca dengan apa? Semua orang baca dengan mulut dah. Semua baca dengan mulut. Ada orang baca dengan hidung. Baca dengan mulut. Jadi semua kita ni baca dengan mulut. Cuma kalau tak ingat, tengok di surat. Kalau ingat, tak payah tengok. Jadi sepatutnya kena ingat dah ni. Boleh tak kita buat perjanjian malam ni? Ingat doa ni. 3 patah ya. Kata Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba kata. Ingat dah? Baca dengan mulut belakang dah? Semua baca dengan mulut belakang dah. Ingatlah tu. InsyaAllah ta'ala. Kerana sangat penting. Ini sajalah kerja-kerja buat kita. Lepas subuh ni munasabah benar. Kita baca zikir ni kerana kita nak mulakan. Minta Allah Ta'ala bagi ilmu pada kita yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang halal, yang baik. Pasal aku nak pergi cari rezeki lepas ni, minta rezeki yang baik. Dalam hidup manusia ni, inilah aset yang besar. Apabila seorang tu dapat rezeki yang baik, dapat nikmat yang besar, maka kehidupannya akan menjadi baik. Kalau kita nak cerita, orang-orang kafir pun dia tahu juga. Manusia ni, orang Islam ni, dia bergantung dengan kemakanan yang baik. Bergantung dengan makanan yang baik. Kalau makanan tak baik, dia akan jadi tak baik. Sebab apa tak baik? Hatinya gelap. Doa dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tamatnya bacaan yang ke-73, habislah bacaan zikir selepas salat yang ada dalam kitab kita Perisai Muslim. Jadi untuk bacaan yang seterusnya, tambahan-tambahan lain, kita boleh lihat dalam buku. Apa nama buku? Zikir pagi dan petang dan zikir selepas salat. Di antaranya yang disusun oleh Al-Faqih Ilallah Abu Anas. Banyak lagi buku-buku lain. Yang ini contohnya yang ada, yang mudah kita dapat. Jadi kita akan sambung perbincangan kita pada jalsah yang akan datang, iaitulah dalam bacaan zikir pagi petang. Jadi pada kali ini kita terus dengan satu zikir, satu bacaan lagi, iaitulah doa salat istikharah. Coba lihat. Doa salat istikharah. Salat istikharah ni satu salat doa ini yang sangat penting. Karena apabila kita nak minta apa-apa, kita nak minta benda. Nak kahwin, nak pergi sana sini, nak buat apa kerja, nak beli rumah, nak buat rumah, nak beli kereta, nak apa saja pekerjaan dunia, maka sepatutnya kita bertanya, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tanya macam mana kita nak tanya? Pertanyaannya kita melalui zikir yang kita baca, doa yang kita baca ni. Tengok ni. Tengok dalam kitab kita, bacaan yang ke-26, doa salat istikharah. Yang ke-26,
doa salat istikharah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami beristikharah. Beristikharah itu maknanya doa minta petunjuk Allah dalam semua pekerjaan, seperti baginda mengajar kami satu surah dari Al-Quran. Nabi kita ajar doa ini seperti dia ajar surah Quran. Sangat kuat. Kuat tak kuat? Kuat. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang kamu mempunyai rancangan untuk melakukan sesuatu, hendaklah dia melakukan salat sunat 2 rakaat. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Wal zahir, yang zahir daripada hadis ini, sembahyang apa sunatnya? Bi raka'ataini minas sunan ar-rawatib wa tahiyatul masjid wa ghairiha. Sama ada kita masuk masjid, Allahu akbar, sunat tahiyatul masjid. Ataupun selepas sembahyang Isya, kita sembahyang sunat 2 rakaat, lepas Isya, ba'diyah. Kemudian kita doa ni, jadi dah tu. Jadi nak doa lepas salam atau doa di akhir tasyahud. Lepas kita baca tasyahud semua, innaka hamidum majid, kita sambung dengan doa ni pun tak apa. Jelas tak jelas? Tempat nak istikharah di mana? Dalam sembahyang sunat, sama ada di akhir salat ataupun selepas salat. Jadi apa doa dia? Tengok, kita baca sekali apa doa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra. Dalam kurungnya dia kata apa itu? Sebutkan hajat. Jangan baca tu. Lama ke sampai sini, anna hadzal amra, sebutkan hajat. Tak jadi lagi tahu. Sebutkan hajat maknanya sampai sini kita sebutlah. Ya Allah, saya nak bermusafir ke negeri sana. Ya Allah, saya nak beli rumah. Ya Allah, saya nak kahwin contohnya. Apa saja yang benda kita nak buat. Sampai di sini sebut nama, sebut hajat kita. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kan thumma ardini bih. Itu dipanggil doa istikharah bila kita baca selepas salam ataupun di akhir sembahyang sebelum salam. Tengok baca atau baca tu jangan baca semua tu. Lama duduk doa juga atau baca. Berat lagu tu. Atau tu maknanya kita buang yang tu tambahlah. Kecuali tempat sebutkan hajat tadi. Maksudnya, ya Allah, aku mohon petunjuk darimu dengan ilmumu, dan aku memohon kekuatan daripadamu dengan kekuasaanmu, dan aku memohon daripadamu akan limpah kurniaanmu yang besar. Sesungguhnya engkau maha berkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Tengok, kita serah kuasa ni kepada Allah, kita tak ada apa.
dan engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan engkaulah yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahawasanya urusan ini, sebutkan hajat kita nak buat benda tu, benda ni adalah baik bagiku pada agamaku. Jadi engkau tahu dah benda ni baik untuk aku. Bukan sekiranya maknanya kalau mu tahu, Tuhan tahu dah. Mana di bawah ilmu engkau ya Allah, engkau mengetahui benda ni baik bagiku pada agamaku, kehidupanku, kesudahan urusanku, sama ada cepat atau lambat, takdirkanlah bagiku. Mana builah benda ni pada saya. Saya nak pada orang ni, nak kahwin dia ni, nampak baik. Kita nampak luar ni baik, tapi belum tentu lagi dia baik. Nak berkawan dengan orang ni, nampak baik, tapi belum tentu orang ni baik. Jadi dengan tanya Allah, sekiranya dia baik untuk saya, agama saya, harta benda dunia saya, maka takdirkanlah dia bagiku. Dan permudahkanlah serta berkatkanlah bagiku padanya. Dan seandainya engkau mengetahui bahawa urusan ini, sebutkan urusan itu, mendatangkan keburukan bagiku pada agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku, cepat atau lambat, maka jauhkanlah ia daripadaku, dan jauhkanlah aku daripadanya, dan takdirkanlah kebaikan untukku dalam sebarang keadaan sekalipun, kemudian redailah aku dengannya. Jadi kita minta dua perkara di sini. Yang pertama, kalau benda baik, minta Allah Ta'ala takdirkan, mudahkan urusan. Kalau benda tak baik, minta Allah tak jauhkan dia. Kemudian di akhir doa ni, kita minta kita ni reda. Apa makna reda? Kita nak benda tu, tapi Tuhan tunjuk tak baik. Bila tu dah tak baik, biarlah hati kita ni tidak bergantung dengan benda tu. Duk fikir lagi, duk tidur tak jenera, tidur tak lena, duk tak tangan atas dahi. Ya Allah, berterlepas juga benda ni, aku duk nak. Sedangkan kita doa dah, dalam doa kita Tuhan tunjuk benda ni tak baik. Jadi dengan kita doa tadi, Allah Ta'ala akan beri kepada kita ketenangan. Kata Nabi SAW, tidak akan menyesal sesiapa yang bertanyakan penciptanya. Kalau kita tanya Tuhan, susah tak susah? Tak susah kita. Wama nadima man istakhara al-khaliq. Tak menyesal orang tanya Tuhan. Wasyawaral makhluqin, dan berbincang dengan orang-orang mukmin. Kalau kita benda boleh bincang, kita bincang. Benda orang tak nampak, tanya Allah SWT dengan istikharah. Kemudian berhati-hati dalam menangani sesuatu persoalan. Allah SWT berfirman, wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan berbincanglah dengan mereka, yakni para sahabat, dalam urusan itu, peperangan, ekonomi, politik dan lain-lain. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi asalnya kita istikharah, kita tanya Allah, bermesyuarat dengan para sahabat. Nabi mengatakan, mana dima man istakhara al-khaliq, tidak akan menyesal orang yang bertanya Tuhannya. Jadi kita tengok di sini sangat besar kelebihan yang semaya istikharah ini. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat supaya salat istikharah. Karena istikharah ini tanya Tuhan sendiri. Cuma timbul lagi beberapa persoalan. Orang akan tanya, dia kata, Ustaz, apa tandanya Tuhan nak bagi mudah? Apa tandanya Tuhan nak tunjuk macam mana? Ni payah sikit. Ada setengah orang lepas istikharah, dia dapat isyarat dalam mimpi. Benda yang dia nak buat tadi nampak tak baik, nampak dalam mimpi dia tak baik. Ada orang langsung tak ada isyarat, tak ada mimpi pun, tak ada fikiran pun macam biasa je, simple je, tak ada apa-apa yang rasa. Tetapi urusan dia pula senang. Pergi nak kahwin dengan orang perempuan ni, pergi minta je, ayah dia tak tanya banyak. Tak tanya banyak, nak anak saya? Nak. Awak ngaji mana? Pondok. Tak apalah, boleh terima. Kalau hak bukan baik dengan dia, mana sijil? Mana slip gaji? Jawatan tetap ke sandaran? Hanya tanya hak ni ke bawah klik lah kita orang pondok ni. Apa ada kita ni? Sijil pun tak laku mana? Slip gaji pun tak ada. Gaji tetap ke sandaran, tak boleh nak jawab. Jadi bukan nak memperlekeh ke gaji semua sekali, tidak. Kita bukan berniat sendiri. Tapi maknanya itu di antara tanda. Kalau benar dia tak nak jadi, dia buat payah. Pergi tu memang, kita pergi tu orang tak sambut kita, muka lain dah. Ni tanda ni, Allah Ta'ala tunjuk kita ni tidak baiklah. Jadi jangan duk tunggu. Setengah orang tu dia tunggu, Ustaz, macam tunggu email masuk dalam inbox dia ke.
masuk inbox, permohonan istikharah awak tadi, baik, boleh jalan. Mana ada lagu tu? Dia bukan mari macam tu, tapi dia mari dengan cara berbagai-bagai cara. Kita dah tanya dah beberapa orang tutup guru kita alim ulama, dia kata tak boleh nak bagi tahu satu kata khusus tepat. Ada setengah orang isyarat dia mari, dia rasa tenang. Bila nak buat benda ni, Allah, tenang ya. Tak gelisah dah. Kalau tidak kelangkah nak ke tak nak ke tak. Jadi akhirnya pada hari yang tertentu yang dia nak buat tu, dia rasa tenang, pergi dapat kemudahan dan sebagainya. Jadi kita jangan tunggu, jangan duduk dengar cerita karut-karut lah. Bila orang istikharah kat mari cakur depan tangga kita, ni istikharah muhmalah ni baik. Tak ada lagu tu. Jadi istikharah ni terpulang kepada setiap orang. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita dalam zikir pagi dan petang dalam jalsah yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.